Apex Chess Academy. Assalamualaikum dan hai kepada semua pencatur. Disebabkan ada yang minta coach buatlah pula untuk rating 1000 hingga 1200 pula. Boleh, tak ada masalah. Jadi dalam video hari ini saya akan menentang beberapa orang pemain yang punya rating 1000 hingga 1200 di Lee Chess. Dan macam biasa semasa saya main tu saya akan ceritakanlah apa yang saya fikir dan apa saya nak buat. Dan selepas kita main semua tu, kita akan buat rumusan. Saya akan ceritakan apakah masalah, apakah kesalahan yang sering dibuat oleh pemain-pemain macam ni, dan apakah yang korang perlu buat untuk cuba perbetulkan kesalahan tersebut dan jadi pemain catur yang lebih baik. Okey, kita tak nak buang masa. Let's go. Kita start. Baik korang, jadi macam biasa saya akan mainkan 5 game Bliss 3 minit tambah 2 saat. Kita akan gunakan increment supaya saya lebih ada banyak masa untuk bercakap. Jadi tak adalah habis masa macam tu je. Jadi kita akan buat 5 game macam biasa. Jom kita start 3 minit tambah 2 saat. Let's go. Kita tengok siapakah pemain yang pertama. Okey, Beast Mode. Okey, kita mainkan opening yang macam biasa sebelum ni. Alright. Ini adalah satu opening yang kita tak pernah jumpa lagi sebelum ni, tapi tak ada masalah. Okay, kita main je macam biasa. Alright, dia mainkan satu opening yang dipanggil Kerokan. Kat sini saya nak develop, keluarkan buah sebanyak mungkin. Saya akan makan dengan knight. Baik, sebenarnya saya tak jangka untuk pemain macam ni untuk pemain level macam ni memainkan opening Kerokan. Okay, kat sini dia tolakkan pawn dan dia bagi free pawn. Adakah saya nak makan? Okey, saya nak main macam biasa, tak nak pelik-pelik. Saya nak main basic. Jadi kat sini kalau saya nampak benda free dan saya tak nampak apa yang dia boleh buat, jadi saya makan saja. Kalau free dan selamat, makan je. Itu adalah satu tips yang paling senang untuk berguna. Dia makan queen, kita makan queen. Tak ada masalah untuk tidak castling kalau buah dia tak boleh masuk menyerang pun. Okey, dia keluar knight nak makan pawn, saya kawal je. Tak ada masalah. Queen dah tak ada dan tak ada ancaman apa-apa pun dekat saya punya king. Saya happy. Dia sedekah satu pawn dekat saya terima kasih. Okey, saya boleh buat satu on pawn kalau saya nak, tapi saya tak nak. Sebab apa? Sebab kalau saya tak nak, saya swipe. Kalau aku like, aku swipe. Okey, saya larikan knight. Dia nak makan knight, jadi saya larikan knight dengan idea untuk masuk ke sini dan masuk ke sini. Itu idea saya. Itu idea saya. Jadi kalau dia benarkan idea itu untuk saya buat, saya akan cuba buat. Saya nak masuk sini. Kalau dia tak perasan, saya masuk. Kalau tak, saya makan sajalah apa-apa yang saya boleh makan lah. Yang penting knight saya selamat. Okey, sekali lagi cuba fikir apa lawan nak buat. Kat sini saya nak masuk sini, dia buat tak tahu je. Bila orang buat gerakan, mestilah ada tujuan, kan? Catur adalah permainan yang berfikir. Kita kena fikir. So kat sini dia tak fikir, dia tak perasan. Okay? Saya pun kena fikir. Dia datang sini nak buat apa? Nak makan pawn tak boleh, bishop saya ada. Nak pergi kat tempat ni tak boleh. Nak pergi makan ni rugi. Jadi ini move yang tidak bagus lah. Maksudnya tak ada apa-apa. Saya masuk check dan kita buat fork. Saya dapat dah rook free. Tadi dia bagi pawn free, yang ini dia bagi rook free pula. Thank you. Okay? Saya kat sini, saya boleh gerakkan terus. Kita panggil pre-move. Maksudnya dia kena gerakkan king dan saya terus makan. Happy. Ini saya dah bagi tahu. Mungkin beast mode tidak mendengar apa yang saya bagi tahu. Bishop tengah kawal ni beast mode. Jadi saya makan je lah. Banyak. Perasan untuk rating 1000 hingga 1200 pun masih lagi tidak berfikir masih lagi tidak fikirkan apa yang lawan nak buat. Itu adalah satu benda besar yang kena perbaiki. Okey, kita tengok lawan yang seterusnya macam mana pula permainan yang kedua. Let's go. Okey, kita main putih, kita lawan Michael. Okey, Michael mainkan opening yang biasa. Alright. Okey, ini luar biasa sikit sebab ini adalah satu move yang kurang bagus. Sebab apa? Sebab biasanya putih nak castling pendek maksudnya nak castling king side. Jadi awal-awal dah pecahkan sini, dah pecahkan kubu. Ini boleh membenarkan queen saya datang check dan mungkin buat kacau kat sini. Tapi saya mungkin tak akan check lagi sebab saya tak nampak apa-apa orang kata kelebihan kalau saya check terus. Jadi saya develop dulu macam biasa. Okay.
Saya nak biar check ni bagus nanti. Okey, adakah sekarang saya boleh check dah? Tunggu dulu pun boleh. Kalau check tu tidak memberi apa-apa, tak payah check. Okey, korang kena fikir. Contoh kalau saya check kat sini, lepas dia tutup, apa yang saya dapat? Kalau tak dapat apa pun, tak payah check. Maksudnya check itu tidak bagus lah. Okey, kat sini dia tolak pawn. Kalau saya check, dia tutup dengan pawn. Ada saya dapat apa-apa? Mungkin tiada sangat Kat sini yang saya nampak ialah kalau saya makan knight, rook dia boleh makan, saya pergi check, lepas tu dia tutup, saya boleh makan pawn free. Kalau korang dapat tengok. Tapi itu hanyalah satu pawn. Ada benda yang lagi bagus ke kat sini? Adakah saya nak satu pawn? Biasanya saya tak nak tapi sebab saya cuba mainkan level rendah saya makan dulu knight. Saya ingatkan kepada penonton sekalian untuk episod-episod macam ni saya akan rendahkan level permainan saya sesuai dengan pemain-pemain yang di luar sana lah, supaya korang semua dapat apa orang kata, dapat belajar something lah. Kalau makan ni queen saya akan tersekat. Saya lupa pasal benda tu. Tapi saya makan sajalah sebab saya nampak macam kalau rook dia halau pun mungkinlah saya ada jalan keluar. Saya tak nak fikir berat sangat, santai-santai sahaja. Kalau saya rasa selamat, tak ada masalah, saya makan je. Korang pun macam tu untuk beginner tak perlu buat benda pelik-pelik. Tak perlu buat benda pelik. Kat sini dia cuba untuk kawal dengan knight dia. Jadi saya cuba untuk alihkan knight dia. Maksudnya kalau dia makan knight saya akan makan rook dia free. Kalau dia tak makan, saya akan masuk check dan buat fork, serang king dan rook dalam satu masa yang sama kat situ. Jadi saya rasa kat sini dia kena letakkan rook dia kat sini lah. Ini dia blunder lah. Kat sini knight dia kawal rook dia. Jadi kita ngap je, makan je knight dia. Bila kita makan knight dia, dah hilang lah yang mengawal rook dia, kan? Betul tak? Jadi bila dah tak ada orang kawal rook tu free lah. Saya boleh makan macam tu sahaja. Nampak? Itulah ketidakbagusan. Adakah itu satu perkataan yang betul? Ketidakbagusannya main tolak pawn macam ni awal-awal. Pecahkan kubu tak bagus. Tengok, rook sudah free. Rook sudah free, saya dapat rook percuma. Dan dia nak tukar queen. Adakah saya nak tukar queen kat sini? Saya rasa saya nak simpan sebab buah saya lebih, dan saya cuba nak buat sesuatu yang lagi bagus. Korang nak senang untuk beginner, kalau buah dah lebih, tukar sahaja. Buah dah lebih, exchange, tukar. Tak perlu nak main pelik-pelik. Buah dah lebih, tukar. Kita dah untung, tukar. Sekarang dia blunder. Tadi pawn dia kawal pawn ni. Setiap kali tolak pawn kena tengok. Sekarang dia tolak, dia dah blunder. Dia bagi pawn ni free. Dan ini masalah besar sebab rook dia satu lagi yang akan mati. Dua-dua rook dia bagi free, guys. Ini bukan bulan puasa, tapi dia dah buat sedekah amal jariah. Bagus, Michael N. Ini bukan Michael Jackson, tapi Michael Nixon. Saya makan rook free. Saya suka makan. Kalau dia beri peluang, saya makan semua ni. Kalau boleh, saya makan semua. Saya makan lagi check. Dia nak tukar queen. Sekali ni saya rasa saya tukar je lah sebab buah terlalu banyak. Jadi saya keluar sambil check pula kat situ. Kalau dia tutup, tukar. Ingat untuk beginner, kalau buah korang sikit, jangan tukar. Buah tak banyak, korang pergi tukar, so itu tidak bagus lah. Buah dah sikit, tapi korang pergi tukar. Tengok, pawn pun free. Sekarang ni pawn ni mungkin nak naik lah kalau boleh. Saya nak tukar bishop dia je satu lagi. Kalau saya dah boleh tukar bishop dia, dia sendiri yang nak tukar. Jadi kita cuba paksa sikit dia tukar. Tukar, makanlah knight saya. Please. Tak nak pula. Tadi dia suka tukar, yang ni tak nak pula. So ini teknik yang sedikit kurang bagus lah. Maksudnya kalau buah sikit, tukar. Jangan tukar. Saya pun dah pening dah. Kalau buah sikit, jangan tukar. Sekarang
buah dia dah sikit barulah dia tak nak tukar. Ini adalah teknik yang kurang bagus lah. Patutnya jangan tukar awal-awal tadi, jangan tukar. Sekarang saya dah ada queen dan saya nak cuba untuk checkmate dia lah. Okay, mungkin dengan cara ini saya boleh buat checkmate. Kalau dia tak boleh lepas, okay. Kat sini saya ada fork ni, saya boleh ambil je bishop dia, hilangkan buah-buah yang menyusahkan kita dan cuba untuk buat checkmate lah. Okey, dia dah resign terus sebab kita ada queen dan rook. Tak boleh buat apa-apalah kat situ. Okey, itu opponent nombor 2. Seterusnya, let's go. Kita cuba tengok pula yang ketiga. Kita ada Kerala. Kerala ni susah sikit nak sebut. Okey, Kerala saya baru nak bagi tahu Kerala menggunakan opening yang biasa, tapi tengok-tengok rupanya tak biasa juga. Apa saya nak buat ni? Saya sangat confused bila lawan opening yang pelik-pelik ni ya. Okey. Saya keluarkan knight nak makan pawn, buat benda biasa saja. Saya tolak pawn untuk saya makan dengan knight. Oh, dia tak fikir. Sekali lagi ini pun pemain yang sama tadi. Pemain yang sama macam tadi, dia tak fikir. Saya keluar kat sini, saya nak makan pawn dia sebab saya ada pawn dan ada knight. Jadi kalau macam ni dia bagi free, saya makan je lah. Saya makan je lah. Dia bagi free, saya makan. Kalau dia makan kat sini, saya mungkin akan makan pakai knight dan cuba untuk buat check dan masuk checkmate. Sekali lagi, ini pun sama. Bila tolak pawn F, bahaya. Jangan tolak pawn dekat depan sini sebab queen boleh masuk dan buat kacau macam ni. Sangat dangerous. Very bahaya. Saya ni nak cakap Inggeris ke nak cakap Melayu? Kejap Inggeris, kejap Melayu. Okey, apa dia buat ni? Adakah dia cuba kawal pawn dia macam ni? Saya tak tahu. Adakah dia nak pergi buat check? Tak ada masalah. Saya boleh tutup dengan knight kat sini sambil kawal pawn. Jadi saya rasa saya boleh makan. Kalau rasa boleh makan. Dan kat sini saya akan makan dengan bishop. Kalau dia makan pawn, saya mungkin nak, alamak, adakah saya buat silap? Lupa pula yang dia boleh makan kat sini Okey. Saya terlalu gopoh sikit. Okey, kita cuba serang macam ni. Dia punya king. Ini kesilapan saya. Terlalu banyak bercakap pun tak boleh juga. Terlalu sikit bercakap pun tak boleh juga. Okey, dia cuba untuk makan rook saya, tapi masalahnya dia tak hiraukan dia punya king Jadi kat sini saya makan check. Dia nak buat apa ni? Dia nak buat apa ni? Dia ada masalah dengan dia punya king. Saya punya bishop boleh datang, saya punya knight boleh datang, saya punya queen, saya punya bishop dah ada. Banyak benda saya boleh bawa. Kalau nampak king, tak ada masalah. Saya nak sedekah je. Makanlah nak makan rook saya. Sebab saya kat sini, saya nampak macam ada masalah dengan dia punya king. Tapi kat mana masalah dia? Saya pun tak pasti sangat. Okey, saya nak bagi je rook ni. Idea saya ialah saya nak pergi macam ni. Cuma idea tu tak berapa kuat. Saya pun tersilap check ni. Banyak saya silap. Okey, saya rasa saya kena fokus Banyak sangat bercakap tak boleh juga. Okey lah kot. Saya mungkin alihkan sejauh mungkin supaya saya nak masuk sini dan saya nak pergi kat sini. Ada dua benda saya nak buat. Check kat sini ataupun check kat sini. Itu idea saya lah. Kalau saya, okey, dia makan macam tu, dia punya queen akan mati kalau saya pergi sini. Sebab saya punya bishop serang queen dan juga king. So queen dia mati confirm kat sini. Cuma saya nak cari yang lagi bagus. Apa yang lagi bagus daripada bunuh queen? Checkmate. Checkmate adalah lagi bagus. Kat sini saya nampak ada checkmate. Kalau pergi kat sini check, saya boleh masuk ke G4 sambil disokong oleh knight. Dan ini adalah checkmate tak silap saya, kalau betul kiraan saya. Okay, tengok, kita bagi queen pula, kita bagi rook free. Ambil lah, nak makan apa-apa ambil. Yang penting kita dapat yang lagi bagus, iaitu checkmate. Right? Okay, let's go. Ini game nombor
Nombor berapa dah? Nombor 5 tak silap saya. Okey, kita tengok ada apa opening apa pula kali ni? Opening apa pula kali ni? Kita tengok kat sini. Okey, dia putih. Alright, apa nak buat? Jangan tolak pawn F sudahlah. Okey, dia tolak pawn D. Alright. Okey, ini saya tak silap saya ini pertama kali kita jumpa. Amboi. Ini orang yang tidak sabar. Saya baru nak buat gerakan terus dia lari, terus dia belah. Okey, tak apa, tak nak main, tak apa Jaren. Alright, saya pilih next opponent. Okey. Kita dapat putih, kita gerak macam biasa. Depan king, 2 langkah. Ini pun opening yang opening yang jarang sikit dimainkan. Okey. Okey, dia nak makan pawn, jadi kita kawal dengan knight. Ada tujuan ke? Mungkin tak berapa ada kat situ. Jadi saya keluar je bishop untuk buat serangan kat sini kalau ada. Kat sini saya keluar knight. Okey, tengok knight dia pergi ke tepi, nak pergi ke mana? Kita kena kira. Ada apa-apa tempat bahaya? Tak ada. Nampak tak ada? Okey, terus boom. Mana pula dia ni nak pergi? Okey, yang saya nampak ialah dia punya king masih lagi tidak castling. Jadi bila king tidak castling, kita boleh cuba untuk serang. Okey, sekarang kat sini saya nak pecahkan dia punya kubu ni. Sebab dia punya king tak castling. Ingat nampak king tak castling, serang. Nampak king tak castling, serang. Nampak king tak castling, serang. Hafal benda tu. Hafal 3 kali sehari. Nanti akan jadi lebih pandai lah. Okey, kat sini kubu dia dah pecah sikit. Nampak saya nak makan sini dan mungkin rook saya dan bishop boleh bekerjasama pergi dekat situ tu. Ada bahaya sikit kat situ. Ada. Okey, makan ni tak bagus. Makan ni tak bagus sebab dia bagi rook saya nak makan dan buat serangan. Dia bagi peluang untuk saya serang dia. Dia tolong saya. Dia seolah-olah cakap, seranglah saya, seranglah saya. Itu tidak bagus. Kenapa? Okey, sekarang knight dia letak kat sini dan dia kawal, tak bagi saya makan. Tapi masalahnya, dia tak fikir. Sebelum dia letak knight dia kat sini, dia tak tengok ada orang yang serang tak petak tu. Ada. Bishop saya duduk tengah tengok kat sini. Hello, daripada jauh dia tengok kan. Jadi, saya boleh makan, hilangkan knight dia. Dan bila knight dia hilang, dia dah tak kawal lah pawn ni. Jadi saya makan kat sini. Selepas dia makan, saya boleh makan check. Dan bila saya makan check, ini check yang bagus sebab kita paksa dia punya king untuk bergerak. Sekarang king dia kena bergerak. King dia kena bergerak. Dan tibalah masa untuk kita buat serangan-serangan lah. Okey, saya rasa kat sini saya perlu menggunakan queen saya. Masalahnya saya nak letak kat mana untuk check dia. Nak check dekat sini tak boleh. Diagonal ni bishop dia dah ada. Bishop dia bagus. Jadi saya macam terpaksa pergi ke bawah ni. Saya boleh keluar sini. Saya boleh angkat knight kalau perlu. Okey. Right. Ada apa-apa. Macam ada checkmate ni. Saya dapat bau checkmate kat sini. Okey, saya rasa saya dah nampak ada checkmate kat sini. Jadi kita kena cari. Kalau nampak king macam bahaya dan masa ada banyak lagi, jangan gopoh. Korang cari dan cari checkmate lah. Maksudnya kita mulakan dengan check. Okey, tengok. Ada check kat sini kalau saya angkat knight. Jadi kalau saya berfikir, kalau saya angkat knight kat sini, check. Kalau dia lari ke sini, saya boleh masuk dengan queen. Dia kena lari ke situ dan saya masuk sikit lagi dengan queen. Ini adalah checkmate. Tak payah nak fikir move lain dah. Tak payahlah nak try buat benda-benda pelik lagi lain ke apa kan. Kalau dah jumpa, terus je. Kisahlah berapa step kan. Kalau dah jumpa terus buat. Okay. Mungkin kat sini pun ada yang bagus lah. Tapi sebab saya dah jumpa knight ni bagus, jadi kita gerak je lah kat sini. Tak perlu dah fikir panjang-panjang. Dah jumpa dan confirm memang jadi checkmate, betul, gerak je. Saya ikut je apa yang saya nak buat tadi. Dan ini adalah checkmate lah. Saya boleh pergi bishop, boleh, tak ada masalah. Ini pun checkmate. Tapi saya pakai queen je lah ya. Okay. Nampak? Apabila kita fikir betul-betul, kena fikir sampai habis kalau masa ada lagi. Sebab tu saya tak sarankan korang main bulat ataupun bliss. Untuk beginner 1000 hingga 1200 jangan main bulat ataupun bliss. Main rapid dan classical untuk latih otak korang berfikir sampai habis. Ada ramai orang memang berfikir tapi berfikir separuh jalan je. 1 step 2 step lepas tu habis dah, menyerahkanlah. No, tak boleh. Latih otak korang dengan main classical ataupun rapid.
Bila dah meningkat naik, barulah korang boleh try cuba untuk main time control ataupun masa yang lebih singkat sikit lah, macam Blitz ataupun mungkin Bullet kalau korang dah betul-betul kuat lah. Okay, let's go. Kita cari opponent ataupun pemain yang seterusnya. Okay, dia main di 4. Kali ini kita main di 5. Ini adalah yang terakhir. Alright, dia main apa yang kita panggil sebagai Queen's Gambit bagi free pawn dekat C. Yang ini biasanya kalau makan, orang akan keluarkan knight dan cuba untuk dapat balik pawn tu. Jadi biasanya adalah bagus untuk tidak makan lah. Dan kat sini saya kawal je balik, buat benda-benda yang biasa sahaja. Okay, saya boleh keluar sini. Adakah akan menjadi bahaya? Saya tak rasa ada masalah lagi. Okay, dalam opening Queen's Gambit ni biasa orang akan keluar Queen untuk datang kat sini. Okay, saya kawal dia punya knight macam tu dengan menggunakan Queen untuk tidak memberi apa-apa masalah. Sini dia boleh datang Queen kat sini untuk letak tekanan kat sini. Ini sepatutnya yang dia main lah. Kalau dia tak buat macam tu, saya nak letak bishop kat sini dan hilangkan pin dekat situ. Okay, ini adalah game yang terakhir. Mata saya pun dah koyu ni. Sekarang ni malam saya rasa dah banyak dah saya main hari ni. Jadi mungkin selepas main ni saya akan tidur sampai esok pagi, tak bangun. Jangan tak bangun. Bangunlah, bangun subuh, bangunlah. Jangan tidur sampai tak bangun. Itu mati namanya. Okey, dia keluar bishop. Biasanya orang makan sebab bishop tu aktif, tapi kat sini saya tak nak makan. Saya nak buat jahat sikit. Saya nak pin dia. Saya nak tengok apakah reaksi dia, apakah yang dia nak buat. Okey, dia tolak macam biasa. Kita kekalkan pin. Macam biasa. Sekarang dia tak boleh angkat knight Kalau dia angkat, okey. Dia tolak pawn kat sini, kurang bagus sebab dia nak castling kat mana lepas ni. Castling kat sini dah pecah, castling kat sini pun dah pecah sedikit. Jadi saya happy dia tolak. Saya suka dia tolak. Saya boleh makan macam ni, tak ada masalah. Kalau bishop dia makan lah, kalau bishop dia, saya akan makan macam ni dan buka line ataupun file untuk rook saya. Biasanya tak bagus lah kalau putih makan Jadi ingat, kalau korang dapat position macam saya baru bagi tahu, Daniel Charlov pun mungkin dia tak dengar apa yang saya cakap. Sebab apa? Charlov ni mungkin dia duduk di Rusia, jauh sangat, tak dengar. Okey, jadi saya makan yang macam ni sebab saya nak buka file. Dan bila saya buka file, saya ada idea untuk knight makan pawn dekat sini. Nampak sacrifice yang saya buat ni? Kalau dia makan, saya akan makan rook free tadi. Okey, sebab itu dia tak makan, sebab itu dia castling. Tapi masalahnya dia tak fikir, apabila saya dah ada file, maksudnya apa? Ada serangan ni, ada free pawn kat sini. Bila free, tengok dulu betul-betul free ke tak. Scan. Okey, nampak tak ada masalah tuan, boleh makan free. Makan. Beginner, makan je. Buah free, makan. Tak perlu nak buat benda yang terlalu kompleks, benda terlalu terlalu cuba untuk buat sesuatu. Tak payah. Itu kalau rating korang dah tinggi, itu boleh. Itu nanti kita akan belajar lagi lah. Tapi kalau korang masih beginner, rating masih di lebih kurang 1000 hingga 1200 ataupun 1200 ke bawah, buat biasa-biasa. Okey, kat sini dia serang rook saya. Saya tak nampak cara untuk kawal rook, jadi saya lari balik. Saya lari, tapi saya lari ke sini. Sebab apa? Sebab saya bagi ruang untuk mungkin rook ataupun queen datang. Dia nak dia nak dia nak double. Dia nak double. Okey. Kat sini dia cuba, ini gerakan bagus. Dia nak ambil file tu. Maksudnya kat sini saya mungkin kena makan dia lah. Saya mungkin kena makan sebab kalau saya tak makan, nanti dia akan makan knight saya, dia makan rook, jadi rugi saya pula. Okey. Boleh ke untuk saya tidak makan? Boleh untuk saya tidak makan. Tapi kalau tak makan pun dia makan, sama je kan? Saya tak rasa itu mengubah apa-apa. Macam mana ni guys? Nak makan ke tak? Nak makan ke tak? Makan je lah. Okay, simple. Lupa pula saya nak main simple.
Bila lupa nak main simple macam ni. Okey, saya tak takut dia datang check. Okey, saya tak takut dia datang check. Tak takut sangat lah. Takut juga sebenarnya, tapi tak adalah takut sangat sebab bagi saya tak nampak sangat ancaman tu kuat. Dia akan check, makan. Boleh je saya nak lari terus, saya nak letak bishop pun boleh, tapi itu semua pasif. Saya tak suka main tak aktif. Jadi kat sini saya nampak pawn free, saya makan. Okay, dia boleh check, ya, dia boleh makan, tak ada masalah. Tapi saya ada ancaman saya lah, saya nak makan bishop dia. Okay, saya nak makan bishop. Okay, dia makan, kita makan macam ni. Sekarang kalau dia check, saya boleh tutup dengan queen. Makanlah queen saya dah untung 2 pawn. Bila dah untung, simple, tukar sahaja. Tak ada masalah korang tak castling sebab queen dah tak ada. Kalau tak castling, tak ada masalah lah. Okay? Kalau queen ada, dia punya rook ada serangan, itu jangan castling. Itu menempah maut namanya. Kalau macam ni, boleh. No problem. Okay, sekarang walaupun saya nampak macam untung 2 pawn je coach, best ke? Untung 2 coach. 2 pawn tu sudah banyak lah. Sudah banyak sebenarnya. Nak buat apa ni? Okey, ini ada ancaman. Bagus. Dia punya gerakan ada ancaman lah. Daniel Charlov ni main bagus. Okey. Sebab tu orang Rusia dia ramai GM. Tengoklah, rating 1000 pun okey lah cara main. Cuma kat sini, setiap kali nak tolak pawn, kena tengok pawn sebelah. Setiap kali tolak pawn, tengok pawn sebelah tu. Okey. So kat sini, pawn tu tadi kawal pawn ni. Sekarang dia dah tolak ke depan. Pawn ni dah jadi free. Bila free, kita ngap. Free ngap. Tak apa, jangan takut. Gemuk ke apa, jangan takut. Ini chess, tak akan jadi obesity punya. Makan je. Free, selamat, makan. Free, selamat, makan. Yang ni pun ada satu lagi. Ni. Kalau free dan selamat, saya makan. Kalau dia cuba tolak, okey. Dia cuba tolak. Dia makan lari, saya makan dengan knight sebab saya kata nak tukar je. Saya nak tukar je. Okey. Saya tukar sebab buah saya dah lebih. Dia nak masuk. Bila orang nak masuk, jangan bagi. Tutup sambil mengancam nak makan lah. Kalau saya tamak, saya boleh makan. Okey, adakah saya nak makan dan bagi dia masuk? Saya letak rook saya dulu untuk tak bagi dia masuk. Kenapa dia letak situ? Okey, sekarang ini dia cuba untuk makan pawn ni. Very good. Sangat-sangat bagus. Cuma saya makan je lah pawn ni. Kalau dia masuk check, saya tutup je dengan rook. Okey, tak apa. Okey, kat sini saya akan makan macam ni. Check dia. Dia kena lari ke sini. Okey. Dan dia bahaya ke tak ni? Okey, saya takut dia masuk. Alamak, saya tersilap buat ni sebenarnya. Masa dah tak banyak. Okey, saya kawal dulu. Pawn tu. Kalau dia masuk check, saya lari je king. Okey. Saya kena cepat sikit dekat sini. Sebab masa tinggal 4 saat lagi. Okey, dia check. Alamak, terkena fork pula dah. Baik dia tak perasan. Dia pun masa tak banyak jadi mungkin dia tak perasan benda tu. Patutnya dia buat fork dan dia mungkin menang tadi Okey, kat sini saya nak cuba tolak-tolak pawn. Dan saya tak bagi knight dia datang. Okey, dia nak tukar knight, saya tukar. Dan kat sini saya happy lah sebab dah tukar knight, senang kerja saya. Dan saya ada banyak pawn. Kalau ada banyak pawn, guna. Kalau banyak pawn tak guna, maksudnya buat apa banyak-banyak? Betul tak? Jadi, tengok saya main pawn je. Saya main pawn dan saya boleh goyang kaki. Dia ada masalah yang besar lah kat sini. Mungkin saya nak buat jahat, saya... Okey, sekarang ni ada fork. Dia dah terbelanda. Jadi, rook free. Dia tak lari pula. Jadi kat sini saya makan rook sambil dapat queen. Kena berhati-hati. Takut ada stalemate. Tapi... jangan buat stalemate lah. Kat sini saya check dulu. Dan saya masuk queen. Saya tak fikir betul sebab masa tak banyak. Dan kat sini saya nak masuk queen macam ni pun boleh. Ambil knight, boleh checkmate ke? Alah, ingatkan checkmate, tak checkmate. Okey, dan kat sini ada checkmate lah, satu langkah. Okey. Saya terbelanda sikit last tadi kan. Dah fikir dah sebenarnya kalau pergi situ terkena fork, tapi pergi juga. Ini adalah kesalahan yang biasa dilakukan lah bila kita tak fokus. Saya dah cakap tadi, mata saya dah koyu, saya dah ngantuk dah. Jadi itu adalah alasan saya. Okey, baik. Cukup 5 game kita main untuk malam ni.
Dan tibalah masa untuk buat rumusan. Mari kita tengok. Okey, baik. Selepas saya menentang 5 orang pemain yang mempunyai rating 1000 hingga 1200 daily chess, satu rumusan yang saya nampak lah, apa yang saya nampak kebanyakan pemain yang kita lawan tadi ialah diorang ni ada kebanyakan antara diorang menggunakan opening yang jarang dimainkan di peringkat beginner. Okey, bagi saya untuk pemain yang bawah 1200, korang tak perlu mempunyai opening yang terlalu pelik, opening yang fancy, opening yang dimainkan di peringkat antarabangsa yang GM main, tak perlu. Cukup sekadar opening biasa yang fokus untuk keluar buah dan untuk selamatkan king cashling, itu sahaja. Kalau korang nak main opening macam Sicilian Defense ke kan, atau Queen's Gambit ke apa, korang kena belajar. Pastikan belajar dan ingat betul-betul lah apa yang opening dan konsep dan teori dia lah. Tapi kalau benda tu terlalu menyusahkan, bagi saya beginner, benda tu tak perlu lagi. Cukup opening yang basic sahaja dulu. Selepas korang dah meningkat naik, barulah boleh mula belajar opening. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kita nampak sekali lagi ada banyak blunder. Tapi blunder ataupun kesalahan yang dia buat tidaklah sebesar episod yang 1000 ke bawah punya rating. Ini 1000 ke 1200 dia punya blunder tu tak jelas sangat, kurang jelas, tapi masih ada. Jadi sekali lagi saya sarankan, kalau korang nak meningkat, jangan main bullet ataupun bliss, main rapid dan klasikal sahaja. Klasikal lagi bagus, lagi lama lagi bagus. Sebab apa? Sebab kita nak latih otak kita ni. Kita nak latih otak kita mempunyai tabiat yang bagus, supaya bila orang gerak aja fikir, ada free ke dia nak serang apa. Sebelum kita gerak pun fikir, adakah tempat yang kita nak pergi tu bahaya ataupun tidak. Fikir, gunakan masa. Sebab itulah dia buat klasikal ataupun rapid. Kalau tak guna, memang korang tak akan meningkat, confirm. Jadi kalau nak meningkat, buat apa yang saya cakap ni dulu. Mainlah time control yang lama dan cuba untuk buat benda-benda basic, buat benda-benda yang biasa tu sebagai dijadikan satu tabiat korang lah, supaya tak perlu buat benda pelik-pelik. Just sentiasa keluarkan buah, letak kat tempat yang aktif, cuba untuk serang, cuba cari ancaman, benda-benda macam tu. Korang buat masa sekarang tidak sesuai untuk mainkan benda-benda yang terlalu gempak ataupun terlalu fancy, kita panggil macam tu. Okey, saya rasa itu saja tips untuk episod kali ini. Kita jumpa lagi di episod seterusnya. Mungkin kita akan buat 1200 hingga 1400 pula kalau ada permintaan. Tapi setakat hari ini itu saja. Mata pun dah nak tidur dah ni. Okey, jadi harapnya mimpi indah malam ni. Selamat. Saya lupa skrip saya. Okey. Terima kasih kerana menonton. Silakan like, share dan juga subscribe ke channel kami. Selamat bercatuh. Assalamualaikum. Bye-bye. X Chess Academy.